Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan, muslimin-muslimat, sina pendengar rumah ngaji si rampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada tengah hari ini, meneruskan sesi tadabbur surah Ar-Rahman dalam bahagian yang insya-Allah penghabisan lah di beberapa ayat yang akhir surah Ar-Rahman sebelum kita insya-Allah masuk ke surah baru pula. Dan insya-Allah pada hari ini kita bertadabbur pada ayat ke 74 dan 76 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqina ala rafrarin khudrin wa abqariyyin hisan. Baik, ayat ke-74, sambungan daripada ayat yang ke-71, 70 dan seterusnya, 72 tentang bidadari syurga. Dan ke-74 ini, bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan juga jin. Tuan-tuan perempuan, sidang pendengar rumah ngaji serampai yang mati Allah sekalian, saya telah huraikan bagaimana dalam sesi yang lepas sifat bidadari syurga ni adalah mereka yang elok wajahnya dan juga mereka yang baik akhlaknya. Jadi tentang kedua-dua fizikal dan juga karakter akhlak, etika diri sendiri, ini yang perlu kita terapkan di dalam diri kita, diri ahli keluarga kita, terutamanya para wanita kita, untuk mempunyai ciri-ciri sebegini, sebab di situlah aim kita untuk mendapat syurga Allah SWT. Jadi sudah tentulah kita nak bersikap sebagaimana sikap ataupun sifatnya ahli syurga itu sendiri, iaitulah baik akhlaknya. Sedangkan bagi para serupa, disebabkan dunia kita, media kita yang terlalu berlebihan dalam memperagakan wanita, maka ia telah menaikkan, telah shift kita punya definisi ataupun perspektif tentang kecantikan. Jadi ia telah berlebihan dari yang sepatutnya. Sedangkan cantik itu cukuplah bagi seorang wanita itu dia kemas, bersih. Kalau ada mengenakan solekan pun sekadar yang perlu, tidak berlebihan, tapi tidak pula sampai selekeh sangat. Jadi perlulah ambil yang pertengahan. Maka itulah paradigma yang perlu kita ada, yang perlu kita pupuk kepada wanita-wanita dalam keluarga kita, bahawa kecantikan itu begitu sederhana, bersih, tidak selekeh, tapi tidak pula terlalu memperagakan kecantikan itu dengan solekan yang berlebihan dan sebagainya. Itu paradigma yang perlu kita tanam kepada ahli keluarga kita, yang wanita, isteri kita, anak-anak perempuan kita dan sebagainya. Dan ayat ke-74 ini, lam yatmithunna insun qablahum wala jan, adalah berkenaan tentang bagaimana bidadari syurga itu tidak disentuh oleh sesiapa, sama ada manusia ataupun jin, di mana para ulama, kalau saya boleh bawa Dr. Wabah Zuhaili menyebutkan tentang perkara ini di dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir ini, bahawa di sini para ulama berpendapat bahawa bidadari syurga ini adalah makhluk yang berbeza, bukan kita, bukan manusia, sebab mereka ni tidak pernah disentuh. Jadi kita pun dah bincang, ada beberapa perbincangan tentang bagaimana isteri kita, pasangan kita akan bersama kita di syurga, dan itulah doa kita insya-Allah. Saya tidaklah nak pergi detail kepada bab itu, tapi yang saya nak masuk di sini adalah bagaimana kita nak juga mendidik ahli keluarga kita supaya as far as possible kita cuba achieve, kita cuba capai level bidadari syurga ni dari sudut bagaimana mereka ni dahlah dalam ayat ke-72 tu
maqsuratun fil khiyam. Mereka ni tidaklah berkeliaran merata-rata. Mereka ni berduduk di satu tempat, menjaga kehormatan, menjaga maruah mereka. Dan apatah lagi dalam ayat ke-74, tidak disentuh oleh manusia dan jin, menunjukkan kesucian maruah mereka. Jadi dalam kita mendidik ahli keluarga kita, terutamanya wanita, untuk bagaimana kita nak supaya sebelum daripada perkahwinan seseorang itu tidak boleh bersentuhan dengan lelaki yang bukan mahram dan sebagainya, menjaga batas pergaulannya. Dan peranan ini tuan-tuan bukan setakat pada wanita, ia juga kepada lelaki. Sebab lelaki juga ada potensi mempengaruhi wanita, begitulah juga wanita ada potensi untuk mempengaruhi lelaki di dalam melampaui batas pergaulan. Jadi kedua-dua lelaki dan perempuan ada peranan. Bukan perempuan sahaja yang ada peranan, malah lelaki pun berperanan. Dan sebab itulah saya letakkan di sini tuan-tuan rujukan silang kepada surah An-Nur, surah ke-24 ayat ke-30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah sebut lelaki dulu, wahai Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman supaya menjaga pandangan mereka dari memandang perkara yang haram, memelihara kehormatan mereka. Dan ayat ke-31 baru Allah SWT sebut wa kullil mu'minat, dan katakanlah kepada para wanita yang beriman supaya sama juga yaqnudna min absarihin, menjaga pandangan dan memelihara kehormatan, wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma zuhra minha, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh kecuali yang zahir. Jadi hukum aurat ini ada perbincangan yang lain, tuan-tuan boleh rujuk perbincangan tentang aurat wanita, aurat lelaki dan sebagainya. Namun yang saya nak sentuh di sini adalah Allah Ta'ala letak ayat ke-30 surah An-Nur bagi lelaki, kena tundukkan pandangan, kena jaga pergaulan. Dan juga ayat ke-31 bagi wanita juga sama, tundukkan pandangan, jaga pergaulan. Sebab bila kita berbalik kepada ayat 74 surah Ar-Rahman ini, bidadari ini yang tak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin, maka kita kalau boleh dalam pada kita nak mengejar syurga sebagai kita punya tempat akan datang ni, kita kejar, kita nak capai ni, maka kita perlulah membentuk diri kita. Bagi lelaki, janganlah berlebih-lebihan dalam kita bergaul dengan wanita. Dan kita juga kena mendidik isteri kita, anak-anak kita supaya berpada-padalah bergaul dengan lelaki. Bukan tak boleh berkawan langsung, tapi perlu menjaga batasnya, faham sentuhan-sentuhan yang tak boleh, apatah lagi sentuhan tak selamat. Kepada anak-anak kita, kita perlu ajar sentuhan tak selamat kepada bahagian-bahagian tertentu di badan dia orang, baik lelaki, baik perempuan. Anak-anak kita perlu dijaga. Masya Allah, sekarang ni zaman fitnah, bukan saja anak perempuan yang berbahaya, anak lelaki pun ada juga risikonya apabila keluar ke sana, pergi ke sekolah, keluar ke kedai dan sebagainya, banyak risikonya. Maka kita sama-sama didik anak kita supaya maruah kita terjaga. Sebab itulah sifat ahli syurga, dan kita dalam pada kita nak impikan syurga itu, kita cuba apply unsur ini, elemen ini ke dalam kehidupan kita untuk kita capai syurga ni. Satu tanggungjawab yang besar saya sebut pada sesi kali ini secara ringkas, namun ia memerlukan didikan yang berterusan, muhasabah juga kepada diri saya sendiri. Bagaimana saya mendidik diri, bagaimana saya berpada-pada apabila berkawan dengan yang berlainan jantina, dan juga bagaimana kita semualah tanggungjawab semua, saya dan juga tuan-tuan perempuan semua, untuk mendidik diri sendiri, mendidik ahli keluarga kita. Dan sekarang ni Masya Allah, tuan-tuan perempuan, bukan sahaja pergaulan tu dengan opposite gender, malah dengan yang similar gender pun kena berhati-hati juga. Masya Allah, itu adalah fitnah yang ada dari dahulu sampailah sekarang. Dengan lelaki pun lelaki sama lelaki pun kena berhati-hati, perempuan sama perempuan pun kena berhati-hati, apatah lagi lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Bergaul tu bergaul dengan secara, kita kata, kita cakap yang perlu cakap dengan bersederhana dalam tempat kerja contohnya, ataupun bermuamalat di luar dengan kita kata intonasi dan konteks kandungan percakapan yang sesuai. Yang ni memang sangat subjektif tuan-tuan perempuan. Kita cuba sedaya upaya jangan berlebihan, jangan sampai membabitkan
kita pun tahulah bila kita berlebihan di dalam kita berkomunikasi atau bergaul. Kita sendiri pun boleh tahu kalau kita dah melampaui batas. Jadi pesanan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan perempuan semua, insya-Allah tuan-tuan perempuan boleh rujuk kepada ayat 30-31 surah An-Nur dan juga kita mengambil pengajaran itu supaya kita membentuk diri kita dan ahli keluarga kita. Walaupun ayat ke-74 ni adalah tentang bidadari yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin, dan apabila kita ambil pengajaran dalam hidup kita, bagaimana kita menjaga diri kita, baik lelaki, baik yang wanita, bagaimana kita menjaga supaya tidak sewenang-wenangnya bersentuhan dengan orang, berpelukan, apatah lagi berkomunikasi yang di luar batasan dan sebagainya. Ini semua kita tahu. InsyaAllah apabila kita selalu baca Quran, insyaAllah kita tahu. Sebab ia sangat subjektif, kita tahu yang mana baik, yang mana buruk. Dan ayat ke-76, tuan-tuan puan, penduduk syurga itu muttaqin ala rafrarin khudrin wa abqarin hisan. Penduduk syurga itu duduk di atas kerusi ataupun kita boleh kata cushion hijau, abqariyun, tikar pemaidani yang indah. Kita bolehlah terjemahkan dengan pelbagai terjemahan yang kita boleh nampaklah bayangannya di dunia ni, namun di syurga itu tidak tertanding. Syurga tingkatan ni pun dah hebat, apatah lagi syurga tingkatan yang sebelum ni yang disebutkan di dalam ayat yang ke-40, 46 dan seterusnya itu lagilah yang menyebut di dalam lapik dalam itu dibuat dari sutera. Sini pun dah tingkatan yang kedua ni pun masya-Allah hebat, apatah lagi tingkatan yang pertama. Jadi itu adalah nikmat yang Allah SWT sediakan untuk kita. Mudah-mudahan dia apabila kita baca ni pun masya-Allah kita rasa bersungguh, kita rasa bersungguh untuk kita buat yang baik, tinggalkan maksiat. Ya, apatah lagi dalam konteks ini pesanan saya untuk kita menjaga pergaulan setiap hari, dan kita kena muhasabah diri dari masa ke semasa dalam kita melihat pergaulan yang kita buat, yang kita tempuhi dari hari ke hari di tempat kerja, di luar, di kedai-kedai, dengan kawan-kawan dan sebagainya, dalam WhatsApp group, dalam Facebook dan sebagainya. Sama-samalah kita beringat dan kita menjaga batasannya, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan, saya sudahi dulu setakat itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kita akan sambung lagi dalam ayat yang seterusnya dalam sesi akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.